Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Awal kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama dapat berhimpun sekali lagi untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah solat fardu subuh secara berjemaah. Dan di kesempatan waktu yang agak singkat ini, insya-Allah kita akan sama-sama nanti menyampaikan sedikit tazkirah secara ringkas. Dan insya-Allah akan saya sambung lagi tazkirah ini melalui bab adab, kerana saya telah pun beberapa minggu lalu pernah menyentuh mengenai bab adab. Ada adab sama ada di dalam kehidupan kita seharian maupun di dalam kita beragama. Kerana setiap adab ini ianya menjadi sumber ataupun keutamaan kepada kita untuk melaksanakannya agar ia mendapatkan keberkahan daripada kehidupan kita seharian, insya-Allah. Seperti mana yang saya pernah maklumkan pada minggu lepas, di samping mengadakan tazkirah ringkas ini juga saya mengalu-alukan jika ada terdapat soal jawab, sesi soal jawab untuk bertanyakan kepada saya beberapa soalan, dan insya-Allah akan saya cuba menjawabnya sebaik mungkin. Dan andai kata soalan-soalan tersebut tak dapat saya jawab, mungkin insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang akan saya cuba mencarikan jawapannya dengan lebih terperinci lagi, memberikan jawapan-jawapannya, insya-Allah. Baik, oleh kerana saya pernah membuka soalan-soalan pada minggu lepas, di sini ada juga yang tulis kepada saya satu soalan. Soalan ni bab solat duduk pula. Nak cakap susah, tak cakap pun susah. Dia agak sensitif sikit ni. Okey, baik. Soalannya macam ni. Baru-baru ini dia dah dapati di dalam YouTube. Ni semua bahasa bab YouTube kan, payah ni. Di dalam YouTube ada terdapat video yang dipaparkan tentang solat duduk, yang mana ianya mengatakan solat duduk kalau bagi sesiapa yang berkemampuan berdiri tidak sah solat tersebut. Betulkah jawapan daripada video YouTube tersebut? Baik, jawapan saya macam ni. Kita nak komen daripada video tu, saya pun tengok juga video tu. Sebenarnya video tu pun tidak menunjukkan paparan yang sepenuhnya. Jadi agak payah untuk membuat komen secara menyeluruh. Sebab saya nampak video tu dia ambil sebahagian dan sebahagian lagi tak ada. Diorang cuma keluarkan bahagian yang dia kata terbatal solat, lepas tu dia macam habis gitu je. Jadi itu yang menjadi satu isu. Baik, di dalam kehidupan seharian kita pada akhir zaman ni memang tidak dapat dinafikan. Memang banyak terdapat sebaran-sebaran yang tidak berapa jelas melalui sama ada paparan video-video YouTube, internet dan sebagainya. Akhir zaman ni memang tak dapat juga kita nafikan, memang ada berbagai macam cara fitnah mendatang. Jadi sebagai orang Islam, kita hendaklah berhati-hati untuk menangani sama ada ianya merupakan satu fitnah atau ianya satu ilmu yang boleh kita dapatkan manfaat daripadanya, insya-Allah. Kerana apa? Dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, lebih kurang maksudnya yang mahfumnya, barang siapa yang menggerakkan fitnah. Fitnah ni memang ada. Fitnah memang zaman dahulu lagi, memang zaman para Nabi pun memang dah ada ni, berbagai macam cara fitnah ada. Jadi Rasulullah kata apa? Dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa yang menggerakkan fitnah, sudah cukup baginya untuk mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menggerakkan fitnah aja dah dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi menyebarkan. Kalau menyebarkan
Jadi cuba kita bayangkan, hadis tu memberi kita amaran menggerakkan fitnah. Maknanya fitnah tu memang dah ada, fitnah tu sedang tidur, kita nak gerakkan dia supaya dia bangun aja, dah dapat laknat daripada Allah SWT. Belum lagi untuk kita nak menyebarkan, bertambah rumit lagi. Baik, berbalik kepada persoalan solat duduk. Ramai juga jemaah kat sini saya tengok ada orang-orang yang solat duduk. Dia macam ni. Kita kena berbalik kepada bab rukun solat. Yang mana kita sedia maklum, bila kita belajar ilmu fiqh, antara rukun solat ada berapa? Berapa rukun solat yang kita belajar? 13 rukun, betul? Salah satu daripada 13 tersebut adalah berdiri waktu solat. Bukan duduk, berdiri. Maknanya kita kena utamakan ni solat kita, solat berdiri. Dan saya juga pernah mengatakan pada minggu lepas, kadang-kadang bukan setiap hukum tu dia akan mengambil pukul rata. Maknanya satu hukum yang berdiri semua orang mesti nak berdiri. Tidak, Islam tidak sezalim itu. Maknanya dia juga berbalik kepada individu itu sendiri. Kalau betul-betul dia tidak mampu berdiri kerana keuzuran dan sebagainya, memang dia boleh solat duduk. Tapi masalahnya, apa yang saya nampak melalui pengalaman saya di masjid ini ataupun di mana-mana yang masjid yang saya nampak, dia boleh jalan masuk masjid steady, dia jalan dari rumah, dia jalan sampai dekat tempat solat dia nak duduk pula. Ini yang tak boleh ni. Ini yang boleh sampai ke tahap membatalkan solat tersebut. Sebab berdiri merupakan salah satu daripada rukun solat. Bila kita sebut bab rukun, maknanya ada benda yang penting, kita kena ambil serius bab ni. Setiap benda yang melibatkan bab rukun, rukun solat ada 13, langgar salah satu daripada dia, kalau kita langgar atau tak buat, terbatal solat kita. Sebab itu kita nak ada ilmu untuk membezakan antara rukun solat dengan sunat solat dan sebagainya. Ada benda yang sunat, ada benda yang rukun dan sebagainya. Terlupa tahiyat awal masih sah solat, sebab tahiyat awal bukan merupakan rukun dalam solat. Yang menjadi rukun adalah tahiyat akhir. Ini semua bab dia basic-basic, kita dah belajar lama pun. Maknanya kalau kita nak duduk kepada orang yang macam mana, orang yang memang datang dari rumah pakai wheelchair, dia tak boleh berdiri, tak boleh berjalan, orang itu boleh, memang boleh start solat duduk. Kalau kita boleh berjalan, kita dianjurkan untuk berdiri. Saya berdiri boleh Ustaz, tapi saya nak rukuk dengan nak sujud susah. Tak apa, mulakan dengan takbiratul ihram tu berdiri. Waktu rukuk dan sujud baru duduk. Duduk pun bukan duduk atas kerusi tau sebenarnya. Dia duduk iftirash ataupun duduk tabaruk pun boleh juga. Kita boleh duduk seperti mana kita duduk bersila pun boleh. Itu diutamakan. Sebab dalam Islam ni kadang-kadang dia ada benda, dia punya kriteria dia, yang mana lebih utama. Bukan terus duduk atas kerusi. Kalau tak boleh berdiri, duduk atas lantai, duduk bersila dan sebagainya. Duduk macam tahiyat awal ke tahiyat akhir ke, duduk gitu pun boleh. Kalau tak boleh lah start duduk tahiyat akhir, tahiyat awal pun tak boleh, kaki saya betul-betul sakit ni. Okey, diri dulu, waktu rukuk baru duduk. Dan video tu apa yang jadi viral, dia bilang duduk tu pula bila kita rukuk sama sujud, sujud tu mesti nak melebihi daripada rukuk, dia punya angle of sujud tu. Maknanya kalau kita nak duduk, bila waktu rukuk, kita rukuk sikit je syaratnya. Kalau nak sujud, kena lebih sikit daripada rukuk tadi. Kita kena turun lebih sikit maknanya. Pasal tahap orang yang solat berdiri ni memang rukuk dengan sujud lebih rendah. Jadi kita kena merendahkan lagi tempat sujud tu daripada tempat rukuk. Ini yang kita perlu kena huraikan dulu supaya kita nampak keutamaan dia. Yang mana nak diutamakan berdiri. Kedua, duduk macam mana, duduk yang dekat lantai tu. Tak boleh juga baru duduk atas kerusi.
Kalau kita boleh berdiri, cuma waktu duduk saja tak boleh, kita start dari berdiri. Kalau memang dari awal saya katakan tadi, berjalan pun tak boleh dari rumah, pakai wheelchair dan sebagainya, itu memang dah boleh start daripada solat duduk. Dah dibolehkan. Jadi maknanya, ianya juga bergantung kepada tahap individu itu sendiri. Tak semua orang mempunyai kesihatan dan kekuatan yang sama. Kadang-kadang orang yang ada uzur ni dia agak susah sikit, agak payah sikit. Bila dia nak sujud, kaki dia sakit dan sebagainya. Bukan tak boleh duduk, boleh. Tapi kalau boleh berjalan masuk masjid, saya galakkan supaya kalau boleh berdiri. Cuma tentang aturan sah pula kadang-kadang orang menjadi keliru. Bila kita duduk dekat kerusi, dekat belakang kerusi ni, kaki kerusi sebelah belakang, dia mesti nak sebaris dengan tumit kita berdiri. Maknanya apa? Bila dia berdiri ni, orang yang solat berdiri sama daripada kaki kerusi ni mesti nak selari. Ada pula cakap kalau dia kat belakang boleh tak? Ini yang buat keliru ni. Dia tengok macam mana. Berapa lama kita boleh berdiri? Ada orang dia boleh berdiri hingga ke tahap dia rukuk. Maknanya dia boleh berdiri lebih lama. Kalau dia boleh berdiri lebih lama, dia punya tahap kerusi tu, belakang kerusi mesti nak selari dengan orang yang berdiri tu. Jadi bila dia duduk nanti, dia akan duduk di depan orang yang solat, yang sedang duduk tahiyat dan sebagainya. Itu kedudukan dia. Cuma berdiri, dia ke depan. Bila dah duduk, dia jadi sebaris pula, dia jadi selari. Dapat tak membezakan dia? Tapi kalau yang orang duduk pula, dia taruh kerusi dia punya bahagian depan pula, selari dengan orang yang berdiri ni, itu untuk yang macam mana dia kategori pula? Itu pula kategori untuk orang yang dia boleh berdiri tapi sekejap aja, dia tak boleh berdiri lama. Lain pun dia pakai rukuk. Nanti kalau kita taruh kerusi kat belakang pula, macam mana tak orang belakang nak sujud, nak rukuk pula, nak kena kerusi kita macam mana? Sebab itu dianjurkan kepada mereka yang solat pakai kerusi supaya duduk kat ujung-ujung situ. Dia ambil one corner ujung-ujung. Jadi orang yang datang pun dia tahu kalau kat sana ada orang pakai kerusi yang ke belakang, kita ambil saf ke depan. Sebab itu kat mana-mana masjid pun kalau ada pun kerusi tempat duduk, dia letak di satu sudut supaya tidak menghalang jemaah yang kat belakang dia nak rukuk dan sujud. Wallahu alam. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tadi dapat sama-sama kita mengambil manfaatnya dan juga sama-sama kita mengambil iktibar daripada ini, insya-Allah. Baik, saya akan teruskan lagi bab adab. Seperti mana yang pernah saya nyatakan, kepentingan bab adab ni dalam kehidupan kita memang amat penting. Hatta daripada ulama-ulama kita yang terdahulu pun sering mendahului bab adab. Seperti Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahawa beliau mempelajari ilmu adab terlebih dahulu, baru belajar ilmu agama. Berapa lama dia belajar ilmu adab? Dia kata dalam kitab ni, selama 20 tahun mempelajari ilmu adab, baru dia belajar ilmu agama. Begitulah pentingnya adab di dalam kehidupan dan juga ilmu kita. Baik, apa yang saya nak kongsi hari ini, kalau kita nak cakap bab adab, semua orang tahu setiap sesuatu mempunyai adab-adab tertentu. Adab kita sesama jiran tetangga, adab kita sesama manusia, adab kita sesama keluarga, adab kita sesama ilmu, adab kita sesama Quran pula. Macam mana cara kita beradab dengan Al-Quran. Baik, antara yang adab-adab kita dalam Al-Quran ni, hendaklah kita membaca Al-Quran secara berterusan, maknanya istiqamah. Kalau nak lihat daripada orang yang baca Quran, biasanya kita lihat yang baru lepas bulan Ramadan, siang malam pagi petang, bagus. Bukan saya kata tak bagus, bagus baca macam tu. Tapi kenapa tidak kita kekalkan selepas bulan Ramadan? Apakah baca Quran hanya khusus pada bulan Ramadan? Itu merupakan salah satu adab membaca secara istiqamah. Maknanya kena baca Al-Quran ni secara berterusan, tak boleh ikut musim. Ramadan je kita baca Quran, dah Ramadan dah habis tak baca. Dan tak ramai pula saya nampak orang yang pegang Quran dalam masjid dan sebagainya.
Ada juga hari Jumaat, alhamdulillah nampak juga orang baca Quran. Tapi sebenarnya beradab ni, kita kena beradab dengan Al-Quran, baca sepanjang masa, bukan ikut musim. Baik, beberapa lakaran daripada ilmu, daripada adab yang telah dilakarkan oleh beberapa ulama. Contohnya di dalam kitab ini, yang pertama, antara adab membaca Al-Quran, hendaklah memasangkan niat ikhlas membaca Al-Quran semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan kita membaca Al-Quran itu penting. Bukan kerana ada orang tengok kita nak baca, tak ada orang kita tak baca, ada member kita baca, tak ada tak baca, tak, bukan itu. Adab dia, kita nak kena baca sepanjang waktu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu beradab kepada Al-Quran? Kerana Al-Quran ini akan memberi kita syafaat, sama ada di dunia, di alam barzah maupun di akhirat nanti. Sebab itu kita kena perlu beradab dengan Al-Quran agar kita sama-sama mendapat keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Yang kedua, adab dalam membaca Al-Quran hendaklah didahulukan dengan bersiwak. Siwaknya apa? Yang gosok gigi itu kan, kayu siwak, membasuh mulut dan sebagainya. Kita kena bersihkan mulut kita sebelum membaca Al-Quran. Jangan ada barang-barang makanan sambil baca, makan-makan barang. Kalau boleh jangan macam itu tak beradab namanya. Kalau tak beradab, takut-takut tak ada keberkahan ilmu-ilmu Al-Quran tu ke dalam diri kita. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat ni pun antara adab. Baca Al-Quran biar menutup aurat. Maknanya janganlah pakai seluar pendek kan, baca Quran macam tu. Pakailah baju. Jangan ada orang tak apa Ustaz, saya pakai seluar panjang apa, tutup pusat sampai lutut. Baju tak pakai tak apa. Memang harus tutup aurat, tapi dari segi adab. Saya berbual pasal segi adab, bukan pasal segi hukum. Kalau dari segi adab, memang kita tak beradab lah. Termasuk juga para muslimah ketika membaca Quran, hatta kat rumah pun pakailah tudung dan sebagainya. Keempat, memakai wangi-wangian. Ni memakai wangi-wangian ni, waktu kita nak baca Quran, hendaklah memakai wangi-wangian, tanda penghormatan kita kepada Al-Quran. Pasal Al-Quran ni bukanlah kitab karangan manusia, tapi adalah sebuah kitab yang merupakan kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga merupakan kitab yang kita beriman kepadanya. Antara salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ianya juga termasuk Al-Quran itu sendiri merupakan kitab yang kita beriman hingga ke hari ini, dan Al-Quran itu merupakan salah satu mukjizat terbesar baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita masih lagi beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita hingga hari ini masih lagi dapat merasa ataupun menikmati kemanisan mukjizat daripada baginda Rasulullah SAW itu sendiri, yakni Al-Quran. Kelima, hendaklah kita bersuci daripada wudu terlebih dahulu. Maknanya kena ada wudu. Ni bab wudu ni, masa saya mengajar kelas pengajian Quran, ada juga pertanyaan kepada saya, Ustaz, saya angkat wudu Ustaz, nanti saya angkat wudu lepas saya baca. Boleh nak angkat-angkat, tak apa Ustaz, saya tak boleh baca hari apa pasal saya akan, kenapa? Rupanya tak ada wudu. Dia bilang wudu ni merupakan hadas kecil, dia bukan hadas besar. Yang dilarang hadas besar, bukan hadas kecil. Jadi maknanya selagi kita bersih daripada hadas besar, kalau tak ada wudu pun boleh baca Quran. Tapi dari segi adab, biar berwudu. Kerana apa? Kerana ganjaran pahala orang yang berusaha membaca Quran dengan adab, berwudu, sudah pasti akan mendapat ganjaran pahala yang berbeza dengan orang yang baca Quran tanpa wudu. Ini dia perbezaan. Sama juga seperti orang yang baca Quran merangkak-rangkak, tapi dia pergi belajar baca juga untuk nak lancarkan pembacaan, dia boleh mendapat 2 pahala berbandingkan dengan orang yang dah baca dengan lancar.
Kerana apa? Kerana pertama dia dapat pahala dia berusaha untuk belajar membaca. Keduanya, dia belajar baca Quran ni, setiap huruf dia baca dia dapat lagi pahala daripada bacaan-bacaan dia. Yang keenam, diawali pembacaan Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz ni apa? Bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah pembacaan ta'awuz. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Jadi maknanya kita kenalah awali dengan membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz ni adalah pembacaan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara adab. Bukan terus buka Quran baca. Kalau boleh baca ta'awuz, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kadang-kadang dalam pembacaan ni pun banyak juga godaan, dugaan daripada syaitan sentiasa saja. Kalau boleh tak suka kita baca Quran. Jadi untuk melawan syaitan, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ditetapkan keimanan dan kekuatan untuk terus membaca Al-Quran, insya-Allah. Ketujuh, duduk bersila atau iftirash. Makna duduk bersila ni, janganlah baca Quran sambil berdiri. Kalau boleh duduklah bersila atau duduk iftirash. Iftirash ni macam duduk berselimpuh lah. Itu antara cara adab-adab kita membaca Al-Quran. Dan ke-8, antara adab membaca Al-Quran, menghadap ke arah kiblat. Ini adalah adab. Kalau tak mengarah kiblat macam mana Ustaz? Boleh. Saya bukan kata tak boleh. Ini bukan bab hukum. Topik tazkirah saya pagi ini bukan bab hukum. Pagi ini tazkirah saya bab adab. Ini nak cerita bab adab. Jadi kalau kita lihat bab adab ni, dia bukan bab hukum. Jangan salah faham. Yang ke-9, antara adab membaca Al-Quran, hendaklah kita mentadabburkan ayat-ayat yang kita baca. Tadabbur ni apa benda? Sambil kita baca, sambil kita merenung ayat-ayat kita baca tu dan cuba memahami apakah isi kandungan ayat tersebut. Sebab Al-Quran ini bukan sekadar untuk pembacaan, tetapi juga untuk dipahami agar kita dapat mengamalkan segala perintah yang ada di dalamnya dan meninggalkan segala larangan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini yang dia panggil kena tadabbur. Kita kena faham bab tadabbur ni. Sebab tu kalau nak belajar Quran, saya tak faham lah Ustaz, saya ni orang Melayu bukan orang Arab. Kena belajar lah maknanya. Kalau tak belajar pun sekarang Alhamdulillah ada banyak kitab-kitab terjemahan dan tafsir dan sebagainya. Kita sekali-sekali kena buka bab kitab-kitab tafsir dan sebagainya untuk kita renung-renungkan, mentadabburkan ayat-ayat itu. Sebab kalau kita tak faham bahasa Arab, kalau faham silakan, kita boleh faham bahasa Arab, kita boleh mentadabburkan ayat itu, kita boleh i'rabkan ayat itu. Satu-satu ayat itu kita boleh kupaskan dia pelan-pelan, insya-Allah. Yang ke-10, taksur fil qalbi. Makna taksur fil qalbi ni mengesankan di dalam hati. Waktu pembacaan tu, kalau boleh kita fahamkan agar ia memberi kesan di dalam hati kita. Supaya pembacaan Al-Quran ini dapat memberikan impact di dalam hati kita. Sebab itu orang-orang yang faham bahasa Arab, yang dapat mengesankan pembacaan dalam hati, kadang-kadang bila dia baca dia boleh menangis. Sebab ayat-ayat Quran ni dia boleh menyentuh hati seseorang. Ini antara kelebihan ayat Quran. Tapi macam kita ni tak faham bahasa Arab, tak mau nak belajar macam upgrade pengajian bahasa Quran. Orang baca pun kita diam, kita baca pun dalam tak tersentuh pun biasa je, tak nangis pun. Tapi kalau orang yang tersentuh, dia boleh sampai ke tahap menangis bila dia baca ayat Quran. Orang yang betul-betul tersentuh, antara kayu ukur orang yang beriman ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran itu sendiri, antara kayu ukur dia, ada ayat dalam Quran yang bermaksud apabila dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka akan bergetaran, maknanya menggigil ketakutan dan sebagainya. Dia boleh datang, dia punya impact. Jadi kita nak kena praktiskan pembacaan Quran sampai ke tahap memberi kesan kepada diri kita. Ke-12,
gunakanlah kaedah-kaedah yang ada di dalam Al-Quran seperti kaedah wakaf dan ibtidak. Maknanya kalau kita belajar bab pengajian Quran, kita akan tahu tentang bab wakaf, bab ibtidak, kat mana nak berhenti wakaf dia, kat mana nak ibtidak, tempat sambung dia. Dia bukan ikut suka-suka dia nak berhenti sadaqallahul azim tutup alih. Dia ada kaedah dia, nak kena faham bahasa Arab. Itu semua nak kena belajar lah maknanya. Kadang-kadang kita berhenti tempat yang tergantung ayat dia, tak kena makna dia pun tak boleh. Contoh seperti surah Al-Ma'un ya. Ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin, terus kita pun sadaqallahul azim, tak kena, maknanya tak kena pada kaedah pembacaan dia. Kita berhenti pada ayat yang bermaksud maka celakalah orang-orang yang solat. Takkan pula orang yang solat tercelaka? Ibtidak juga, tempat menyambung juga perlu kena pada tempatnya. Dia tak boleh suka-suka nak sambung sembarang tempat, nanti dia boleh tergantung, makna dia tu jadi tergantung. Dia membawa pengertian yang berbeza. Bila kita berhenti dan sambung tak kena pada tempat dia. Banyak, kalau nak tunjuk contoh-contoh memang dalam Al-Quran banyak benda-benda ibtidak ni. Dan juga tempat yang tak kena untuk bersambung, dia membawa makna yang berbeza. Sebab itu kita perlu belajar tempat-tempat wakaf. Kalau nafas tak sampai kat mana tempat wakaf. Sebab itu alhamdulillah sekarang dah ada kaedah yang membuat Al-Quran wakaf ibtidak. Itu pun boleh sebagai kita permulaan praktis pembacaan kita. Nak wakaf kat mana, nak sambung. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang baca Quran, dia dah berhenti kat sini, dia sambung sebelah je. Tapi kadang-kadang dia tak sambung sebelah, dia ghostan sikit, dia sambung balik ke depan. Sebab waktu dia berhenti tu tak kena pada tempat dia berhenti, jadi dia kena ghostan balik. Itu kaedah dia wakaf dan ibtidak. Dia boleh membawa makna yang berbeza. Contoh, kalau saya buat satu perkataan yang saya tidak berhenti saya tidak berhenti bacaan dia dalam bahasa Inggeris. Kalau kat kelas saya selalu buat contoh benda ni. Woman without her man is nothing. Woman without her man is nothing. Boleh faham tak bahasa Inggeris? Woman without her man is nothing. Maknanya woman memerlukan man. Kalau tak, woman ni is nothing. Dia tak berhenti cakap macam tu Woman without her man is nothing. Maknanya dia memerlukan man baru dia something. Tapi kalau kita baca secara berhenti, woman without her man is nothing, boleh jadi berbeza makna dia. Boleh faham tak dari segi bahasa orang Inggeris lah saya ambil woman without her man is nothing, jadi terbalik pula, man pula yang nothing. Benda-benda ni kita faham. Ayat yang kita tak kena untuk sambung, kita sambung ke meja, boleh jadi baju ke meja. Tapi kalau dia ada dia tersakta dan sebagainya, tempat-tempat berhenti dan sebagainya, ke meja, mana saya nak pergi kat meja tu, ke meja, saya nak ke meja sana, macam itu, bukan ke meja baju. Benda-benda ini dalam bahasa Arab pun sama, dia ada kaedah-kaedah dia. Dan ini secara ringkas saja. Kalau nak lebih lanjut, terpaksalah masuk kelas-kelas pengajian Quran untuk kita pertingkatkan pengajian kita supaya lebih baik lagi daripada masa ke semasa, insya-Allah. Hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil. Ini yang ke-16, membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ni apa? Baca dengan cermat. Kalau orang Melayu cakap tartil, baca dengan cermat dan sebagainya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tartil ni juga merangkumi bab tajwid. Kena baca Quran dengan bertajwid, maknanya kena dahulukan dengan bab tajwid. Tajwid ni penting kerana dia akan memberi makna yang berbeza. Kalau kita main baca tanpa ada bertajwid, tak ada panjang, tak ada pendek, tak ada dengung, tak dengung, semua kita main rembat dia baca, dia boleh membawa makna yang berbeza. Sebab itu pentingnya baca Al-Quran ni dengan bertajwid. Dan dalam tajwid itu sendiri ada hak-hak, huruf-huruf Al-Quran yang perlu kita baca dengan mengikut hak-hak huruf tersebut. Sebab setiap huruf ni dia ada makhraj huruf, tempat keluar huruf dia. Kita kena keluarkan hak-hak tempat dia keluar. Sebab kalau salah tempat keluar huruf tu akan jadi salah huruf, kalau salah huruf akan jadi salah makna.
Ini yang kita takut. Dalam makna pembacaan kita lari lah, tak sama dengan apa yang kaedah Al-Quran nak. Sifat-sifat huruf, ada huruf ni dia ada huruf yang bersifat qalqalah, ada huruf ni dia ada bersifat isbah, dia tebal macam ni. Macam ni semua kita kena faham. Kadang-kadang kita dengar macam sama, tapi kalau tak kena pada makhraj huruf, tempat keluar makhraj dan tempat keluar huruf tu akan jadi lain huruf yang kita sebut, maka keluarlah dia jadi lain makna. Contoh huruf hamzah sama huruf ain, bunyi dia kalau tidak disebut dengan tempat yang sesuai akan jadi salah bunyi. Alim sama alim, alim huruf ain, alim huruf hamzah. Alim dari perkataan ain lam mim. Ain lam mim ni juga merupakan daripada perkataan ilmu. Ain lam mati bawah ilmin depan ilmu. Sebab itu orang cakap orang itu orang alim, maknanya orang yang alim tu adalah orang yang berilmu. Dia daripada rumus yang sama, ain lam mim. Kalau alif lam mim, alim dia bukan berilmu, dia maknanya pedih. Sebab tu kita baca Quran, kadang-kadang kita baca ayat-ayat yang berbunyi azabun alim, alim bukan alim. Sebab tu makna betul kat alim sama alim. Azabun alim, azab yang pedih. Kalau kita sebut alim, dia jadi azab yang berilmu. Macam kelakar bunyi dia, azab yang berilmu, maknanya tak kena pada makna. Kita nak cakap orang itu alim, kan, orang itu alim, kita sebut orang itu alim. Jadi orang itu yang berilmu tu dah jadi orang yang pedih, maknanya dia tak kena pada kaedah makna dia tu sendiri. Sebab tu kita kena faham bab ni, kena baca mengikut kepada hukum-hukum tajwid dan sebagainya, agar dia menepati pada kaedah pembacaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang ke-18, membaca dengan tidak terlalu cepat dan tergopoh gapah. Maknanya kena baca slow and steady. Slow and steady ni pun ulama memberikan peringkat-peringkat pembacaan. Ada pembacaan dia punya speed secara hadar, ada secara tartil, ada secara, dia ada kadar-kadar speed dia. Kena tengok pada tempat, suasana masa dan sebagainya. Contoh kalau jadi imam solat, dia takkan nak baca macam musabaqah habis baca tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, lambat tau, dia nak habis macam tu. Dia tak kena. Itu untuk kalau majlis tilawah Al-Quran memang kena. Dia nak bertaranum apa dengan dia boleh baca cara tartil, slow, tak kena. Jadi dia kena adjust, dia kena bacakan secara cepat sikit. Baca dengan gerak yang pantas sikit, seperti bacaan tadwir dan sebagainya. Kalau bacaan hadar dia cepat sikit. Cepat macam solat tarawih bolehlah baca cepat sikit. Sebab kita kena faham, kadang-kadang bab solat tarawih ni diorang akan baca lebih pantas. Sebab tu orang-orang yang hafal Quran, dia akan baca secara hadar. Hadar ni makna pantas. Dia tak boleh baca macam cara orang-orang tilawatul Quran, musabaqah, dia tak boleh. Sebab bila dia baca slow, dia punya ingatan akan lupa. Dia ada dia gangguan, dia punya mind mapping dia. Dia pakai mind mapping ni, dia boleh dapat dekat minda dia, ayat-ayat yang nak baca ni akan jadi terjejas. Sebab tu kita kena faham, ada orang nak baca cepat, ada orang nak baca slow, sebab dia tengah nak praktis hafalan dia. Sebab tu kita kena tahu tentang kadar-kadar pembacaan dia berspeed. Okey, yang ke-19, setelah membaca 30 juzuk, maknanya dah baca, dah nak khatam Quran 30 juzuk, kan, antara adabnya hendaklah diulangkan ke surah Al-Fatihah, yang muka surat pertama pula, dan disambung dengan sekurang-kurangnya 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Kita kena ulang ke depan balik. Jangan dah habis baca kat belakang surah An-Nas, dah 30 juzuk kita pun tutup, sadaqallahul azim. Maknanya tak boleh macam tu. Dia punya kaedah dia ataupun dari segi adabnya, dah habis tu sampai surah An-Nas,
minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kena sambung balik dekat surah Fatihah. Habis surah Fatihah baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab, sampai 5 ayat sekurang-kurangnya. Ini juga merupakan satu simbolik pembacaan Al-Quran kita bukan setakat dah habis baca tak baca lagi. Sebab kita dah ulang balik ke depan, maknanya kita dah baca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, kita masih lagi terikat dengan ayat ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Nampak tak? Kehidupan kita ni masih terikat dengan Al-Quran. Dah habis surah Al-Baqarah, terikat pula dengan surah seterusnya, Ali Imran. Surah yang seterusnya pula, macam-macam surah tu terikat sampai 114 surah, dia balik lagi sampai kat belakang. Dia begitulah perputaran. Jangan ingat dah khatam dah tak payah baca Quran lagi. Dah khatam pun kena ulang dan ulang dan ulang dan sebagainya. Bila waktu kita khatam Quran, sebenarnya tak ada istilah khatam. Selagi kita hidup, selagi itu kita kena terkait dan terikat dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Al-Quran ini merupakan buku panduan. Jadi selagi kita hidup, kita memerlukan panduan tersebut. Macam kita nak belajar driving, kalau tak ambil highway code tu kira buku panduan driving lah. Kalau kita tak ambil highway code, boleh ke kita memandu? Saya rasa tak boleh, pasal kita tak ada ilmu, tak ada buku panduan. Double yellow line ke, single yellow line ke, kita main rebah je parking. Pergilah parking, nanti LTA datang jawab. Pasal tak belajar highway code, lampu merah ke lampu hijau ke jalan ke. Tak, kita belajar melalui highway code, lampu merah berhenti, hijau jalan, orange standby. Double yellow line tak boleh parking. Begitu juga Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini buku panduan kehidupan kita, yang memberi kita panduan dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu kita kena faham pembacaan dia dulu sebelum kita memahami isi kandungan dia. Bila dah memahami, baru kita kena mengamalkan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Okay, di antara waktu ataupun antara makbul doa ni adalah setelah khatam Al-Quran, juga merupakan antara waktu yang makbul doa dan masa yang sesuai lah untuk kita berdoa kepada Allah SWT agar memperkenankan segala doa. Sebab tu bila ada majlis-majlis khatam Al-Quran ni kan, kita tak khatam pun tak apa, kita dengar ada majlis khatam kat mana-mana, kita datang duduk meraihkan majlis tersebut. Kerana majlis-majlis ilmu, majlis-majlis khatam dan sebagainya, ianya merupakan majlis-majlis yang dilindungi oleh para malaikat. Dan ditambah pula dengan majlis tersebut juga merupakan antara majlis yang makbul doa. Kita dah letak khatam, orang doa, kita aminkan aja, kita pun dapat dia punya keberkahan doa tu. Inilah kelebihan doa secara berjemaah. Sebab Islam itu sendiri mengutamakan jemaah di dalam kehidupan seharian. Sebab itu bezanya orang yang solat berjemaah, ganjaran pahala dia dengan solat seorang tak sama. Kalau solat seorang kita dapat 1 pahala. Kalau solat secara berjemaah, ganjaran pahalanya 27 kali ganda. Sebab itu kita terkejar-kejar datang masjid pagi-pagi subuh, naik taksi, naik bas, naik apa, jalan kaki, nak solat, nak kejarkan apa? Nak kejarkan pahala solat berjemaah. Kerana itu menjadi keutamaan kita lah sebenarnya, meraih pahala serta ganjaran daripada Allah SWT, insyaAllah. Okay. Yang ke-20, apabila membaca tidak untuk menghafal dan mengulang hafalan, maka membaca dengan melihat mushaf adalah lebih utama. Okay. Baca Quran ni, kalau kita dah hafal sekalipun, lebih utama dari segi adab, nak kena standby Quran, kena tengok Quran, dia lebih utama. Sebab kalau kita tengok ni, dia lebih kepada menguatkan lagi ingatan kita. Sebab orang yang baca hafal Quran, budak-budak hafiz Quran ni, tahfiz Quran, dia ada peringkat-peringkat tahfiz. Ada peringkat tahfiz yang peringkat bawahan ni, dia boleh hafal bila kita suruh dia baca dari awal surah.
Tapi kalau dia dah mantap sikit, dia tak payah awal surah, pertengahan surah pun dia boleh, ataupun dia panggil ayat kunci dekat penghujung permukaan surat, muka surat tu dia boleh start dari situ. Tapi kalau yang dah lebih mantap lagi, dia boleh tebuk ayat kat tengah-tengah, dia boleh sambung bila kita tebuk. Sebab tu orang-orang tahfiz Quran ni bila dia dah mantap, dia akan baca kat tengah-tengah, lepas tu dia tebuk ayat tu, dia suruh kita ulangkan balik bacaan dia boleh tahu. Sebab sekali dia baca, dia pergi mapping dah nampak ayat ni ada dekat surah apa, page berapa dan sebagainya. Yang ke-21, meletakkan mushaf di tempat yang tinggi. Maknanya letak Al-Quran di tempat yang tinggi. Kalau kita lihat benda yang tinggi ni, kalau kita balik daripada mengaji Quran dan sebagainya, kalau boleh jangan campak Quran di bawah lantai, letakkan di tempat rak-rak. Sebab tu Quran kat mana-mana masjid semua dia ada di rak-rak, biar tempat tu tinggi sikit. Ini juga di antara adab kita kepada Al-Quran, biar ada tempat yang tinggi. Kalau kita baca Quran, jangan letak kat lantai, cari rihal, alaskan rihal biar Quran tu berkedudukan tinggi daripada lantai. Kalau orang dulu tak ada rihal, dia sampai alaskan bantal pun dia akan cari bantal. Tak ada rihal, bantal yang tidur dia akan alas biar kedudukan Quran itu lebih tinggi daripada paras lantai. Sampai ke tahap itu orang dulu cara menghormati dan beradab dengan Al-Quran. Saya zaman kecil-kecil lah, memang kanak-kanak waktu pergi ngaji dulu, saya dilarang bawa Al-Quran secara jalan berlenggang. Saya nak pergi ngaji, balik ngaji kena peluk Quran dekat dada. Jalan, sepanjang jalan nak pergi ngaji, balik ngaji semua saya kena peluk. Itu antara adab kita dengan Al-Quran. Dan orang dulu juga diajarkan supaya kita apa, bila lepas baca Quran, mungkin banyak juga dah kena. Dia macam saya ni, kena taruh atas kepala, cium, taruh kat dada. Taruh kepala, cium tu. Itu juga di antara adab kita kepada Quran. Tanda apa? Tanda biarlah Quran itu masuk di dalam minda kita, dan cium tanda penghormatan kita kepada Al-Quran itu sendiri, dan masuk ke dada biar kita dapat melekatkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Sebab martabat Al-Quran ini memang tinggi. Orang dulu-dulu kalau kita tengok kehebatan orang barat, pernah berkembang di Spanyol. Spanyol ketika itu ada orang Islam. Spanyol ketika itu orang-orang yang bijak pandai adalah orang Islam, seperti Ibn Sina, Ibn Battuta dan sebagainya. Semua pelopor-pelopor saintis-saintis Islam yang banyak. Mereka juga bukan saja setakat saintis, bahkan mereka juga ada ulama-ulama kita yang terdahulu. Sampai orang barat ambil ilmu daripada orang-orang Islam tersebut, sampai dia bawa ke peringkat universiti barat hingga hari ini. Siapa pernah tengok orang combo ataupun pernah combo dekat universiti, bila dia graduate, perasan tak antara uniform dekat universiti tu, dia tak boleh pakai baju biasa, dia ada dia jubah. Nak ambil dia punya graduation day dia masa combo, kena pakai dia jubah. Jubah itu merupakan pakaian orang Islam. Di Spanyol dulu banyak, memang dah Islam dah berkembang, memang itulah pakaian orang Islam, berjubah. Hingga hari ini kita tengok orang-orang Arab pakai jubah kan? Itu pakaian orang Islam. Pernah tengok topi, macam mana topi orang-orang Kongo dekat universiti bila dia graduate? Dia lepeh atas, dia tak ada macam topi kita, tak ada lepeh, ada tali pula. Orang-orang yang pergi universiti bila dia graduate, dia pakai topi yang lepeh ada tali. Lepeh itu sebenarnya itu merupakan antara adab ulama Islam terdahulu. Bila dia berguru, dia dah graduate, nak diiktiraf oleh guru, dia akan datang menghadap guru, taruh Quran atas kepala. Itu yang dia pilih tu, dia beri simbolik. Sampai kat universiti itu ada simbolik Al-Quran sebenarnya. Kalau ketika dahulu dia letak Quran atas kepala, maknanya dia junjung Al-Quran.
Kita ingat cuma topi-topi biasa je. Kalau topi biasa baik pakai topi cowboy. Lagi style. Tak, dia ada membawa makna sebenarnya. Itu merupakan antara simbolik Al-Quran itu sendiri, letak atas kepala. Tingginya martabat Al-Quran. Orang dulu-dulu. Tapi malangnya sekarang saya tengok orang-orang barat, dia masuk pula dia punya propaganda. Dah pandai, dah dapat graduate, keluar pada dewan graduation, dia pergi buang pula topi tu. Kalau ulama Islam kita dulu marah, tak kasih, seolah-olah kita buang Al-Quran. Maknanya kita tak boleh lepaskan topi itu. Tapi orang yang tak faham membuang, saya pun nak tegur pun orang tak terima, tak boleh juga. Tak apalah, mudah-mudahan dia pun tak tahu. Itu pun bukan Quran, cuma simbolik aja. Tapi kalau orang yang cinta pada Al-Quran, hatta simbolik pun dia tak kasih buang. Macam contoh, cintanya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, nama anak Sayyidina Umar dan seorang nama Abdullah bin Umar. Hatta cintanya dia pada Nabi, setiap kali dia jalan tempat satu lorong ni, dia akan elak. Dia akan elak jalan. Sampai sahabat pun naik pening, apa yang kau elak? Tak tahu je kau gerak ni, kau gerak sana. Kau jalan lagi, dia gerak lagi, dia gerak lagi. Dia cakap, sebab dulu waktu aku jalan kat sini, aku selalu nampak Nabi elak ada dahan pokok, ranting pokok, keluar Nabi elak. Itu zaman Nabi ada ranting, dia tak ada ranting. Tak payahlah elak. Aku suka buat apa Nabi buat. Sampai kat situ dia punya cinta pada Nabi. Nabi buat waktu tu ada ranting, dan tak ada ranting tu dia nak buat juga. Maknanya kecintaan para sahabat ketika itu memang amat tinggi. Dan kita hari ini semakin jauh. Ini yang menyedihkan. Kalau boleh kita kena perbetulkanlah cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, seterusnya yang ke-21. Oh, ni dah 21, dah 22. Niat mengamal dan menyampaikan. Maknanya setiap ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran ni, kita kena amal dan sampaikan ilmu-ilmu tersebut. Bukan dapat je ilmu simpan diri, tak. Sebab dalam kaedah membaca Al-Quran ni ada sebuah hadis yang mana baginda Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maknanya apa? Sebaik-baik mereka yang belajar membaca Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Kita kena ajar. Kita dah pandai baca Quran, kita kena ajar. Uish, nak ajar macam mana Ustaz? Saya bukan terror sangat. Kalau tak terror, ajarlah pada anak, isteri, cucu-cucu kita kat rumah, jiran-jiran kita, ajar. Saya tak pandai sangat, ajar sikit pun tak apa, ajar. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Biasanya kita dah tahu, dah belajar ngaji, dah pandai sikit belajar, kita tak pernah nak ajar orang. Kita takut nak ajar. Saya dulu pun terus terang saya kata, bukan takut, tak minat terus nak mengajar. Sampai beberapa kali saya ulang kali belajar lagi sampai saya terlupa. Sebenarnya antara kelebihan mengajar ni, orang yang mengajar dia tak akan lupa apa yang dia belajar. Percayalah cakap saya. Ini pengalaman saya sendiri. Saya pergi kat Pergas, saya jumpa Ustaz Azbi. Ustaz Azbi selalu bising dengan saya. Ustaz, ajarlah Ustaz. Ya insyaAllah. Saya main insyaAllah, tapi saya tak ajar. Lepas saya lupa lagi. Lepas 3-4 tahun saya jumpa dia lagi. Pergi ajar dia bilang, supaya awak tak lupa. Waktu itu anak saya kecil-kecil lagi, semua masih sekolah, memerlukan keuangan yang banyak. Kalau saya mengajar, berapalah gaji saya? Otak saya sampai kat situ saya ingat. Takkan saya nak cakap Ustaz Azbi juga. Saya diam aja. Sampai bila alhamdulillah hari ini anak saya dah mula bekerja dan sebagainya, saya tekad untuk terus mengajar. Kerana ini adalah keberkahan ilmu yang mana Rasulullah itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maknanya sebaik-baik kamu yang belajar di Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Kena ajar, kita kena ajar ilmu ni walau sikit pun tak apa.
walau 1-2 ayat pun tak apa, sebab ayat-ayat ini akan memberi manfaat kepada kita, bukan saja ke dunia, bahkan ke akhirat nanti. Sebab ada lagi sebuah hadis yang mengatakan apa? Bila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa daripada anak-anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Maknanya kita mengajar Al-Quran ni termasuk juga daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau saya ajar awak, awak dapat pahala tak? Dapat. Saya pun dapat. Guru-guru saya pun dapat. Padahal dah meninggal, dia orang pun dapat. Besok saya pula meninggal, awak ajar anak awak dapat pahala, awak dapat, saya dalam kubur pun dapat. Ini yang dipanggil ilmu bermanfaat. Kita kena ajar anak cucu, jiran-jiran kita dan sebagainya. Baik, seterusnya yang ke-24, membuat jadual dan target sehingga dapat sehingga dalam waktu tertentu dapat menyelesaikan dan mengkhatamkan Al-Quran. Maknanya kita nak kena ada target baca Al-Quran, kita kena istiqamah. 1 hari 1 muka surat, contoh macam tu. Kalau nak lebih, buat lebih, tapi nak konsisten. Jangan hari ni baca 2-3 juz, lepas tu besok lusa tak baca kat 2-3 bulan. Nanti bulan depan dah 3-4 bulan baca lagi 1-2 juz, lagi 5-6 bulan tak baca. Bukan gitu. Kaedah Islam bukan macam tu. Islam ni dia biar sikit, asal berterusan. Daripada banyak tapi terputus pun tak ada manfaat apa-apa. Sama juga dalam kaedah membaca Al-Quran. Okey, kita ambil secara ringkas lah. Satu waktu solat, lepas solat dah baca doa, apa salah kalau kita capai Quran baca 1 muka surat? 1 muka surat, tak payah 1 juz. 1 hari ada 5 waktu solat, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu, 5 muka surat kita boleh baca. Itu kira ringan-ringan dia baca 5 muka surat 1 hari. 1 bulan ada 30 hari, kita boleh baca 150 muka surat. Betul tak? 50 1 hari 5, 10 hari 50. Kalau 1 bulan 150 muka surat. Dalam Quran ada 604 muka surat. Kita ambil 600 lah, 600 muka surat. 1 bulan 150 muka surat. Maknanya apa? 4 bulan kita dah boleh 1 kali khatam. 4 bulan dapat baca 600 muka surat. 1 tahun kita boleh 3 kali khatam. Kalau nak dengan tak nak aja. Itu kira ringan-ringan. Kalau nak berat-berat lagi cepat. Ini saya cuma ajar yang ringan-ringan aja. 1 tahun 3 kali kita boleh khatam. Pernah tak kita buat target macam itu? Setahun mesti nak 3 kali khatam. Ada tak ada pun saya nampak. Setahun sekali je bulan Ramadan itu pun sampai member ramai. Bukan dia baca semua. Dia baca 1 page, member sahabat lagi sebelah 1 page, dia sambung lagi page sebelah page. Okey lah juga, kita dapatlah keberkahan khatam secara berjemaah. Itu secara berjemaah. Tetapi secara peribadi kita pun nak kena set kita punya target. Macam tadi yang saya katakan, setahun 3 kali khatam. Berat ni kan, berat setahun 2 kali khatam. Baca Quran macam tu. Berat juga, setahun sekali khatam je sudahlah. Susah juga kan. Kalau setahun pun sekali khatam nak baca Quran pun sudahlah. Awak baring nanti kita bacakan awak Quran. Dah habis cerita tak? Boleh, kita boleh. Sebab kita tak nak sebenarnya. Kalau kita nak memang boleh. Ini masalah kita. Tak? Suruh baca Quran tak nak. Okey, tak apalah, awak baring je, saya bacakan Al-Fatihah. Baru kalau gabut tu nak baca Quran. Tak boleh. Kita kena ada target dalam kehidupan kita. Itulah di antara adab-adab Al-Quran yang nak saya kongsikan, kerana masa pun tak mengizinkan. Dan pukul 7 insyaAllah pada minggu depan, kalau tak ada asatiza yang ganti subuh, insyaAllah saya akan ganti lagi. Kalau ada, saya akan berikan laluan. Pasal asatiza tu masih lagi belum balik umrah. Sebenarnya bukan saya punya bahagian ni.
Orang telefon saya, ustaz tak ada orang, ustaz. Daripada tak ada, ustaz bagi je lah tazkirah. Yelah, saya dah pagi-pagi tinggal jauh ni lah orang, okeylah saya datang lah juga, tak apa. Sama-sama lah kita manfaatkan. Mudah-mudahan walaupun ilmu yang tak seberapa ni memberikan kita manfaat di dunia dan akhirat. Dan sebelum kita akhiri majlis ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dipertingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepadanya daripada masa ke semasa, dan mudah-mudahan kita juga akan sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dunia maupun di akhirat nanti insya-Allah. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadatik Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'zika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka al-'alal darajat wa tuballighuna biha absar ayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alayhi atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mut'amata Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan ibadatan amalan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa arina jannata ma'al abrar ya Allah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.